Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi selamat berjumpa di channel Laman Herbahatku. Hari ini Kak Shima tak bercakap atau tak sharekan dengan anda semua mengenai herba atau ulang-ulaman. Sebaliknya Kak Shima akan bercerita tentang pokok hiasan yang sangat cantik iaitu bromeliad. Family bromeliad. Okey, macam ni. Bromeliad ni ialah sejenis tumbuhan yang asalnya dari Amerika tropika ataupun selatan Afrika, tapi sekarang telah banyak ditanam di seluruh dunia termasuk Malaysia, dan dia ni adik-beradik dengan nenas. Kalau tengok dia punya fiziologi, dia punya susunan daun tu memang satu family dengan nenas. Jadi ada yang berbuah seperti nenas, ada yang berbunga yang digunakan sebagai pokok hiasan atau pokok landscape. Jadi pokok yang Kak Shima tanam ni, mula-mula beli dekat nursery, cuma agak-agak setinggi ni saja. Ini dah hampir 2 tahun, dia jadi cantik macam ni. Pokok ni sebagai pokok hiasan, ia amat senang dijaga. Senang dibiarkan iaitu melalui anak pokok, dan jaga pun senang kerana tidak begitu diganggu oleh serangga atau penyakit. So, dan ada banyak variety di seluruh dunia. Lebih dari 3,900 variety. So, kalau nak tanya nama-nama ni apa ni, Kak Shima tak dapat nak cerita kerana terlalu banyak variety dan nama dia pun agak susah nak sebut. So, Kak Shima nak sharekan di sini 5 tips bagaimana anda boleh menjaga with tender loving care pokok ini supaya anda dapat pokok yang cantik, yang orang kata menyerlah warnanya dan seronok mata memandang ya. Tips pertama ialah tanah. Tanah jangan guna tanah jenis lembap atau tanah yang banyak kokopik. Anda kena guna tanah baja atau tanah campur. Dan kedua ialah cahaya. Pokok ni dia sensitif dengan cahaya. Kalau anda letak di bawah cahaya matahari yang kuat, pokok daunnya akan melecur. Kalau di tempat teduh, daunnya akan jadi hijau semua. Jadi anda kena letak di tempat di mana cahaya tu lebih kurang 2 atau 3 atau 4 jam satu hari. Macam saya letak di kawasan posh ini. Waktu pagi sehingga pukul 12 tengah hari panas. Dan waktu petang kawasan ni dah teduh tapi terang. Jangan letak bawah pokok atau di bawah tempat-tempat yang redup ya. Okey, itu cahaya. Dan satu lagi mengenai cahaya ni, kalau anda letak di tempat yang dah sesuai, cahaya 2-3 jam tu dah mencukupi untuk menghasilkan pokok yang cantik, jangan rajin sangat nak alih ke sana, alih ke sini. Biarkan saja di situ. Okey. Ketiga ialah air. Pokok ini dia tak memerlukan banyak air. Jadi anda kena siram apabila tanahnya kering dan anda kena siram tanah saja. Okey. Siram saja. Tetapi masalahnya pokok ni kalau kita nak setiap pasu tu nak nak siram tanah saja, selak daun siram tanah agak susahlah sikit. Sebab daun ni ada di antara variety dia ada duri-duri halus di daun-daun ni ya. Macam daun nenas tu kan. Jadi kalau terkena ni memanglah jahit manik tu cucuk jarum ya. Memang sakit. So, apa yang saya buat, saya siram seperti biasa. Siram pancut air seperti biasa. Dan 2 hari sekali, saya akan buang air di celah-celah daun ni ya. Macam ni. Pasu dia ringan. Sebab dia tak banyak akar. Jadi, angkat. Anda buang air macam tu. Kena rajin sikit lah ya. Buang. Kalau dibiarkan air tu bertakung di celah-celah pokok ni, dengan keadaan hujan setiap hari, pokok ni akan mereput. Akan mereput dan akhirnya mati. So, menangis tak berlagu lah ya. Ini dah 2 tahun tanam. Jadi, kena siram dan 2 kali sehari anda keluarkan air tu. Sama juga dengan yang ni. Itu air ya. Pertama tanah, kedua cahaya, ketiga air, keempat baja. Okey.
baja guna baja NPK 15 iaitu untuk subur atau untuk daun. Bajanya anda kena letak di atas tanah. Satu lagi yang perlu anda tahu ialah pokok bromeliad ni, dia ada dua jenis. Satu epiphyt, satu bukan epiphyt. Yang epiphyt ni dia menompang di pokok lain macam pokok orkid tu. Jadi dia ada akar udara untuk menyerap nutrien-nutrien dan air. Saya tunjukkan di sini. Okey. Dia ada aerial roots ataupun akar udara ni. Di sini dia menyerap air, menyerap nutrien. Dia selalunya menompang ni, jenis menompang. Akar di dalam pasu ni hanyalah untuk menyokong pokok ni ya. Jadi anda taruh baja spray lah. Gunakan baja semburan untuk yang jenis ini ya. Tak perlu taruh atas tanah. Itu baja NPK 15 untuk subur ataupun untuk jenis daun. Okey, yang kelima ialah musuh. Apa yang saya perhatikan untuk jenis pokok ni, daun dia agak keras, dia banyak serat-serat tu. Jadi kalau siput atau serangga, dia tidak begitu berminat pokok ni sebab daun ni mungkin daun dia keras ya. Cuma anda perlu perhatikan tanah ni. Tanah ni kalau tanah lama, mungkin ada siput-siput yang halus tu. Kalau ada tanda-tanda siput halus tu, anda kena letak racun siput. Itu saja. Kalau jenis area tak ada masalah. Jenis yang epiphyt ni ya. Kalau jenis yang macam ni, yang tanam terus atas tanah, anda kena perhatikan tanah dia. Ada siput ke tidak. Kalau untuk daun tak ada masalah. Mungkin yang jenis lembut tu ada masalah siput makan daun ya. Yang ni tak ada masalah. Itu dia musuh yang anda perlu perhatikan. Jadi pokok ni pokok hiasan. Pokok hiasan. Jadi anda kena sentiasa kemaskan dia, bagi cantikkan dia, buang daun-daun yang dah mati tu supaya bila anda susun dia cantik. Macam ni. Okey. Buang daun-daun yang dah ni supaya nampak kemas. Itu dia yang saya nak sharekan 5 tips bagaimana anda boleh menjaga pokok ni supaya ia menjadi cantik dan boleh digunakan sebagai hiasan. Boleh juga letak dalam rumah macam ni ya. Dan jangan terus simpan dalam rumah, dia perlukan cahaya juga. So membiaknya pun sangat mudah, dia akan ada anak celah ni. Ni dia anak dia. Setelah 2 tahun dia akan mengeluarkan anak, banyak anak di celah-celah pangkal ni. Jadi anda boleh pindahkan ke pasu lain untuk dibiarkan. Buang daun-daun yang tu dan terus tanam dalam tanah campur atau tanah baja terus anda semai dan mula-mula tu kena letak di tempat yang redup. Senang Dan daripada besar ni nak jadi besar ni hampir 2 tahun lah. Satu lagi cara pembiakannya ialah melalui bunga. Pokok ni setelah 2 tahun dia akan tumbuh bunga ya, celah-celah ni. Saya akan tunjukkan pada anda salah satu pokok saya yang dah pun berbunga. Dia ada anak di pangkal macam ni. Okey. Ada anak yang anda boleh potong dan pindahkan. Dan dia juga ada bunga. Pokok bromeliad ni, susunan daun dia jenis rosette. Macam rose ya, susun dia cantik-cantik macam ni, rosette. Dan setelah 2 tahun dia akan mengeluarkan bunga. Ni bunga dia. Sama ada bunga dia atas tangkai. Separuh spesies tu bunga dia bertangkai. Macam nenas ya, macam nenas. Separuh tu dia tumbuh dalam sini. Dia tumbuh, nanti dia akan mengeluarkan biji-biji halus dan biji ni nanti akan boleh disemai dan dibiarkan ya. Jadi kita dapat benih dari bunga dan kita dapat juga benih dari pangkal. Setelah bunga ni mengeluarkan benih, pokok ni akan mati. That is the sad story about bromeliad ya. The sad story, kisah sedih bromeliad. Bila dia dah mengeluarkan bunga, dah mengeluarkan benih, dia akan mati. Mati untuk memberi peluang kepada anak-anak di pangkal ini dan juga benih ni membiakkan anak-anak baru ya. Itu dulu, itulah saja yang saya nak sharekan dengan anda mengenai bromeliad.
kalau dijaga dengan cantik, dengan tips-tips yang saya bagikan tadi, memang cantik untuk dibuat hiasan ya. Okey. Okey, itulah dia perkongsian saya dan selamat mencuba untuk menanam bromeliad. Benihnya anda boleh beli sama ada online ataupun di mana-mana nursery pokok. Dan jangan lupa like, share dan subscribe laman Herba Hutku di YouTube. Assalamualaikum dan bye.